Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sudah lama tidak bersiaran. Sepanjang bulan Ramadan yang lepas, menyibuk je dengan amalan-amalan mungkin lebih penting daripada berkongsi ini. Tapi terlebih dahulu saya merakamkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Tadi pagi ini kami nak berkongsi lagi satu peribahasa yang sudah kurang kedengaran. Saya ambil yang bahasa Inggerisnya, tapi saya huraikan peribahasa yang sama dalam bahasa Malaysia. Kita sering mendengar like father like son. Maksudnya bagaimana bapanya, begitulah anaknya. Seolah-olah apa juga yang diwarisi oleh anak datang dari bapanya. Ia tidaklah begitu tepat. Anak ini mungkin mewarisi beberapa ciri bapanya ataupun ibunya, tapi dia berhak memilih bagaimana bertindak, bagaimana mempunyai sikap yang dia percaya. Peribahasa lain yang digunakan adalah bapa burik anak rintik. Maksudnya bagaimana yang ada pada bapanya seperti kuda ataupun singa, bintik-bintik di kulitnya itu akan ada pada anaknya. Walaupun tidak sama, tapi pun mesti ada corak kulit, badan. Begitu juga manusia. Bagaimana ada pada anaknya, susuk badannya, mancung hidungnya, lebar telinganya, akan ada kesamaan sedikit. Tetapi kadang juga disebut bagaimana acuannya, begitulah kuihnya. Bulat acuannya, bulatlah kuihnya. Tidak pernah orang acuannya bulat, kuihnya 4 segi, tak ada. Dia tertaluk kepada acuannya. Jadi maknanya apa? Hubungan anak dengan bapa ni ada kesamaan, tetapi tidak semestinya sama, tidak semestinya identikal. Kadang-kadang kita dengar bapa makan berdiri, anak makan berlari. Ataupun yang lebih ekstrim lagi, bapa kencing berdiri, anak kencing berlari. Jadi maknanya tidak semuanya diwarisi, dia kadang-kadang diteladani. Atau bagaimana anak memodelkan bapanya. Jadi macam ketam menyuruh anaknya berjalan betul, tidak pernah berlaku sebab dia tidak pernah berjalan betul. Jadi anak akan tetap mencontoh macam mana bapanya berjalan, macam bapanya berjalan betul, berjalan. Dia melihat bapanya ketam, ibunya sengit, dia pun sengitlah. Sebab itu yang dia percaya. Dia tahu berjalan tu sengit. Tapi kalau adalah keajaiban, seekor ketam berjalan lurus, confirm anak jalan lurus. Dia tak berapa lurus. Saudara-saudari yang kami hormati sekalian. Sebenarnya like father like son ni tidak pernah berlaku, walaupun kadang-kadang berlaku. Sebahagiannya secara konteksnya. Sebab sikap bukan diwarisi, sikap dimodelkan. Bagaimana dia teladani. Anak akan memodelkan beberapa perangai bapanya yang dia suka lah, yang dia percaya, yang dia mahu. Tapi ada perangai bapanya kadang-kadang dia tak suka. Macam contoh bapa pemarah kan. Anak diberi ilham, petunjuk, tidak mencontoh bapanya, dia akan jadi orang yang tidak pemarah. Jadi sikap itu bukan hanya diwarisi ataupun tidak pernah diwarisi. Sikap itu adalah bagaimana dia mendoktrinasikan, bagaimana dia melazimkan cara bertindak. Contohnya bagaimana dia percaya, melazimkan cara bekerja. Itu apa dia? Kalau dia bekerja, melakukan sesuatu tugasan, dia sentiasa proaktif, sentiasa bersedia, ataupun sentiasa merancang dengan penuh sistematik, atau sentiasa fleksibel, maka itulah perangai dia. Dia percaya dia perlu fleksibel, tidak perlu rigid. Dia percaya fleksibel tu memberi banyak ruang dan option, tidak hanya terikat dengan satu kaedah. Ataupun bagaimana dia menjaga perhubungan manusia, yang dilihatnya, yang dipercaya, yang dibacaannya, pengalamannya, dia perlu prihatin dengan orang, sentiasa simpati, sentiasa berbudi bahasa. Kalau dia melatih dirinya bersikap tidak sopan, tak mengira umur, bercakap dengan orang sama saja,
cakap dengan kawan, cakap dengan beberapa pun sama. Begitulah perangainya nanti. Jadi saudara-saudari sekalian, like father like son tidak pernah. Dia adalah bergantung kepada kepercayaan anak-anak. Kepercayaan itu bacaannya, pengalamannya, ilmu yang dicerapnya, bagaimana dia percaya membina sistem nilainya, sistem nilai keutamaannya antara bila keutamaan menjaga hati orang atau menjaga diri. Ada yang menjaga hati orang dulu, memberi keutamaan dari bapa atau diri sendiri. Ada orang memberi keutamaan di bapa dulu, bergantung apa yang dia percaya. Dan seterusnya mencipta cara dia bertindak atau memberi reaksi kepada sesuatu keadaan atau seseorang tidak pernah sama. Jadi saudara-saudari yang kami hormati sekalian, akhirnya bagaimana anak itu adalah bergantung cara berfikirnya. Mungkin tidak sama dengan bapanya atau mungkin sama, bergantung pada konteks yang tertentu. Cara berfikirnya mencipta wayang mindanya, persepsinya. Kalau nasib baik sama, kalau tidak tak sama. Tidak salah. Jadi akhirnya sekali bagaimana dia menggunakan sistem representasinya, bagaimana melihat, bagaimana mendengar, bagaimana merasakan. Kita melihat benda yang sama, bapa akan melihat perkara yang sama dengan anaknya setiap hari. Tetapi bapanya tetap akan menyerap berbeza dengan anak-anaknya. Anaknya melihat lain, bapanya akan mentafsir lain. Jadi kalau bersamaan, alhamdulillah. Jadi saudara-saudara sekalian, akhirnya perangai anak-anak ni, perangai kita pun adalah pasal minda separa sedar kita atau subconscious mind. Bagaimana kita melakukan, percaya, tidak pernah mempertimbangkan, tidak pernah mempertikaikan apa yang kita lakukan. Kalau orang percaya semayang itu tepat pada waktunya, dia tak nak fikir dah. Nak fikir balik, kejap lagi ada masa ke, kejap lagi lah, sambung kejap lagi lah, kejap dibuat lah. Orang kalau dah jadi sikapnya, dia akan terus buat. Begitu juga menghormati orang. Kalau orang telah menjadikan dia sebagai subconscious mind-nya, dia tak nak fikir siapa orang tu, apa keuntung berbaik dengan dia. Dia hanya tahu bahawa dia kepada semua orang dia mesti berbuat baik. Itulah yang menjadi pattern dan struktur cara berfikir saudara-saudari yang kami raikan. Jadi like father like son ini tidak pernah berlaku. Mungkin berlaku setengah-setengah konteksnya lah. Mungkin berlaku agaknya ada misai bapanya, anak pun ada misai. Kadang-kadang anak bapa tak ada janggut pun, tak ada jambang pun, anak berjambang. Wahal tu datang daripada nenek moyang dia agaknya. Jadi saudara-saudara yang kami raikan, akhirnya lah sikap manusia ni bagi saya lah hidayah dan taufik lah. Kalau kita minta berdoa dengan Tuhan, ya Allah, jadikanlah aku seorang yang sangat berbaik hati, sentiasa simpati dan empati dengan orang, insya-Allah Allah akan bagi. Tapi tak pernah fikir pun, tak pernah minta pun menjadi orang yang baik, macam mana Tuhan nak bagi kan? Sentiasa mementing diri sendiri, tamak, dan semua nak balun, semua makan sendiri. Kalau makan itu dia fikir lapar dia je, dia tak tahu orang lain pun lapar kan. Jadi itulah kelaziman dia. Maka itulah kelaziman dia, itulah cara berfikirnya. Kalau itulah cara berfikirnya, itulah wayang minda yang sentiasa ciptanya. Dan itulah perangai dia. Saudara-saudara yang kami, saudara-saudari rakan Facebook, lama tak cakap tersastul lah. Saudara-saudari rakan media sosial yang kami raikan, semoga perkongsian ini berfaedah dan saya mendapat manfaat, kami mendapat faedah darinya juga. Darling, you would like to say something? Sekian saja. Selamat Hari Raya. Mazhar batin. Masih Raya ni. Jangan lupa ziarahkan kawan, saudara mara. Assalamualaikum.